dan para penonton yang saya kasihi, bercakap tentang aspek perbezaan individu. Terdapat banyak aspek perbezaan individu. Sebab itulah penting para ibu bapa, cikgu-cikgu sekolah atau sesiapa sahaja memahami untuk mewujudkan suasana yang tenteram, aman dan harmoni dalam menghadapi kehidupan kita. Antara perbezaan individu yang perlu kita faham ialah, pertama sekali yang sangat jelas ialah jantina. Jantina ada dua saja secara biologinya, lelaki dan juga perempuan. Perbezaan lain dalam yang terdapat pada individu, antaranya ialah fizikal. Fizikal, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang agak skinny dan sebagainya. Tetapi tolong jangan jadikan perkara ini sebagai body shaming dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, antara perbezaan individu juga emosi. Kalau kita perhatikan, ada yang mudah terasa, ada yang tidak terasa. Kita bergurau macam mana pun dengan dia tak terasa pun. Ada emosi yang sangat tidak stabil dan ada yang stabil. Begitu juga dengan kognitif. Ada yang pada umur tertentu telah mencapai tahap A, katakan tahap tertentu. Ada si individu lain, si individu B, umur yang sama tetapi tahap pengetahuan ataupun mental dia adalah berbeza dengan seseorang. So ini adalah antara perkara yang guru perlu beri penekanan di dalam kelas dan tahu dan kaitkan kenapa kita belajar tentang ilmu psikologi dan juga sosiologi. Selain daripada itu ialah personality seseorang juga berbeza. Cuba kita perhatikan sekeliling. Tak perlu perhatikan lainnya. Perhatikan diri kita sendiri dengan perhatikan diri kita dengan anak-anak, suami ataupun dalam kalangan anak-anak ataupun dalam kalangan adik-beradik. Selain daripada itu, perbezaan aspek-aspek perbezaan individu ialah dari segi sosial. Sosial bukan sahaja bergantung kepada kelas sosial, tetapi pergaulan dia, situasi setempat dia dan sebagainya. Dan antara perbezaan individu juga yang para guru perlu tahu dan pentingnya belajar ilmu psikologi dan sosiologi ialah bahasa dan juga bangsa. Ada bahasa tertentu dan ada yang tidak memahami bahasa tertentu, dan ada bangsa yang mempunyai pantang larang dia sendiri, ada bangsa yang boleh melakukan A atau B dan sebagainya. Selain daripada itu, perbezaan yang ketara juga ialah dari segi tingkah laku. Tingkah laku ataupun apa tindakan seseorang terhadap sesuatu yang berlaku. Para pelajar yang saya kasihi, seterusnya jika dapat saya kongsikan dengan para pelajar ataupun para ibu bapa yang berada di luar sana yang ingin belajar tentang sedikit tentang ilmu psikologi dan sosiologi. Pentingnya psikologi dan kepada pelajar ialah, kalau kita perhatikan, anak-anak kita diajar oleh guru, satu kelas ramai, tetapi guru dapat menanganinya dengan mudah. Sedangkan dalam zaman pandemik begini, COVID-19, anak-anak berada di rumah, terdapat luahan-luahan ataupun keluhan-keluhan bagaimana ibu bapa ingin menangani masalah anak-anak sehingga terpaksa meninggikan suara dan sebagainya. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana cara untuk supaya kita tidak meninggikan suara, dan kita sebagai ibu bapa juga perlu bersedia dalam situasi pembelajaran dalam talian sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar yang saya kasihi, kepentingan psikologi pendidikan ini juga akan membantu pelajar memahami diri mereka juga. So, bukan sahaja guru memahami murid, tetapi murid juga akan memahami apa sebenarnya keadaan diri dia yang sebenarnya. Dan guru juga setelah memahami, guru juga sebagaimana saya beritahu tadi, guru juga bila menghadapi perbezaan murid dan sebagainya, guru tahu macam mana nak menangani dan mengapa perkara berkenaan berlaku. Barulah situasi dalam kelas situasi yang harmoni. Para pelajar dan para penonton yang saya kasihi, setelah kita belajar, kita tahu ilmu psikologi dan sosiologi ni, murid juga dapat mencapai objektif dia bersama-sama dengan guru dalam PDP yang berlaku di dalam kelas ataupun di dalam talian pada masa sekarang. Selain daripada itu, apabila kita mengetahui tentang psikologi, kita akan memahami juga pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak ataupun anak-anak kita ni berhubung kait dengan
dan kita nak hubung kait dia dengan PDP dalam kelas, ya. Sebab itulah di dalam kelas guru tidak menyediakan, biasanya ya, jika bersemuka guru melihat dan menyediakan bahan yang banyak dan berbeza bergantung kepada apa perkembangan anak-anak kita dan apa pertumbuhan anak-anak kita. Itu kelebihan ya jika kita belajar tentang ilmu psikologi, dan juga membolehkan guru mengamal tingkah laku dan kegemaran pelajar mengikut peringkat umur. Itu penting ya, untuk menjadi guru kita perlu memahami semua orang. Jika satu kelas 30 orang, kita mengajar 4 kelas, 3 darab 4, 120 perangai tingkah laku yang berbeza perlu cikgu hadapi. Jadi mohon mak ayah yang ada di rumah yang mendengar, yang mengetahui, tolong mak ayah, tolong fahami, jangan kita menjadi seorang yang orang cakap pandai komplain tetapi tidak cuba untuk memahami situasi yang berlaku. Mak ayah, terutama pada zaman pandemik sekarang, semua mak ayah ingin menjadi pelajar kepada guru sekarang. Jika anak-anak belajar, semua sibuk nak tahu anak belajar apa, cikgu di sekolah menyediakan apa. Jadi guru-guru telah dilatih. Guru-guru di mana sahaja selagi bernama guru, mereka adalah guru yang terlatih dan bertauliah untuk mengajar. Mereka menyediakan bahan sesuai dengan situasi semasa. Oleh itu ibu bapa, dalam situasi sekarang ya, jangan bandingkan dulu cikgu mengajar lain, kenapa mengajar lain. Guru dilatih mengajar, mengimplementasikan ilmu sosiologi sesuai dengan keadaan semasa. Para pelajar dan ibu bapa, para penonton yang saya kasihi ya, sebagai seorang guru ya, penting kita belajar ilmu psikologi ni adalah untuk membuat peneguhan. Kadang-kadang kita melihat perkembangan anak-anak, murid A dengan murid B berbeza. So apa peneguhan yang kita nak buat? Ya, peneguhan tersebut apa yang perlu kita buat? Untuk memastikan mereka dapat belajar dan juga memastikan mereka dapat ilmu yang secukupnya. Dan juga jika kita perhatikan yang di sekolah, tugas guru ni banyak ya. Bukan saja untuk mengajar tetapi memerhatikan perkembangan, merekod perkembangan dari segi fizikal, kognitif, sosial dan juga emosi. Jadi apabila kita dah tahu individu berbeza, kita dah ada ilmu psikologi dan sosiologi, so guru dapat mengetahui, merekod dan sebagainya perkembangan anak-anak murid kita nanti ya. Dan juga yang paling penting sekali ialah merancang PDP ya. Tadi saya dah ceritakan juga tentang merancang PDP ya. Bila kita merancang PDP, bermaksud kita mengambil kira semua sekali dari segi elemen-elemen sosiologi, elemen-elemen psikologi pada masa berkenaan ya. Sebab itulah jika semasa saya observe praktikan dan sebagainya, perkara penting yang saya perlu beritahu ialah guru perlu memahami murid. Selain daripada memahami, perlu bersedia untuk melakukan perubahan terhadap PDP mengikut situasi semasa. Tak boleh ikut direct apa yang telah kita rancang. Ya, kita direct merancang tanpa melihat masalah yang timbul pada masa berkenaan, pada saat berkenaan. Jadi para guru bersedia untuk melakukan perubahan semasa mengajar pun boleh berubah, asalkan perubahan tersebut logik dan dinyatakan kenapa perlu berubah dan sebagainya. Bermaksud katakan cikgu merancang untuk menggunakan pendekatan A, tiba-tiba melihat murid-murid lemah, penat mungkin selepas kelas PJK dan sebagainya, guru boleh merubah PDP. Itulah yang dikatakan guru yang bijak ya. Para pelajar yang saya kasihi, para ibu bapa dan para penonton yang kasihi, guru juga boleh meramal ya. Tujuan dia belajar psikologi dan sosiologi, dia meramal apa yang akan pelajar dilakukan. Sekiranya situasi macam ni, apa yang pelajar akan lakukan. Ataupun jika situasi A, guru yang mahir dan tahu tentang psikologi dapat meramal apa tingkah laku, apa sepatutnya agaknya, apa sepatutnya pelajar akan lakukan. Sebab itulah kalau kita perhatikan pelajar-pelajar di sekolah, guru dapat kawal dengan baik. Guru dah dapat menjangka apa yang murid-murid akan lakukan. Bermaksud dia akan terus terminate apa yang
perangai atau perlakuan tidak elok. Selain daripada itu, untuk psikologi dan sosiologi ni boleh dipelajari oleh semua orang untuk memotivasikan anak-anak kita ataupun murid-murid kita dalam PDP, dalam PDP dan sebagainya. Para penonton, para pelajar yang saya kasihi, psikologi ni bergunalah untuk guru untuk memahami tingkah laku dan juga memudahkan proses PDP. Jadi para ibu bapa pada situasi sekarang boleh juga belajar tentang ilmu psikologi ni walaupun tidak dapat saja perguruan dan sebagainya, ijazah perguruan dan sebagainya, tetapi para ibu bapa, para penonton boleh belajar ya. InsyaAllah saya akan bagi tips dari masa ke semasa tentang perkara ini. Saya nak berhenti di sini ya. Nanti kita akan sambung lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.